Okey, baik. Jadi di sini saya nak tunjuk sedikit. Kamu akan belajar guna buku ni ada 6 topik lah. Okey, awak boleh tengok dekat sini ada isi kandungan. So untuk buku ni dia adalah sambungan daripada kelas hari itu. Okey, kelas hari itu kita dah belajar operasi set dan juga ketaksamaan linear. Jadi hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu garis lurus lah. Okey, topik garis lurus ni adalah topik tingkatan 3. Tapi kita belajar juga sebab soalan ni sentiasa keluar dalam matematik. Okey, jadi awak kena fahamkan apa yang awak belajar hari ini. Okey, jom kita mula. Kita tengok dekat sini muka surat yang pertama ni. Di sini ada muka surat lah. Okey, awak boleh tengok dekat bawah ni ada page 1. Okey, muka surat yang pertama ni garis lurus. Okey, soalan satu kita ambil soalan trial. Kita ambil soalan trial SPM tahun lepas. Okey, so kita buat sama-sama lah. Okey, baik. Tapi sebelum buat tu, okey, ni soalan dia. Saya akan tunjukkan nota lah. Okey, nota, awak boleh salin nota ni. Okey, kenapa? Kenapa pentingnya nota ni? Sebab kalau awak tak tahu dia punya flow ataupun dia punya carta alih, awak tak boleh buat soalan ni. Okey, so soalan ni dia ada urutan. Okey, dia ada urutan dari 1 sampai ke 4. Okey, so untuk topik garis lurus ni, okey, untuk topik garis lurus ni, yang pertama adalah kita kena kita kena buat apa? Okey, kita kena cari dua koordinat. Okey. Ha, untuk langkah pertama kita kena cari dua koordinat. Okey. Kenapa kena cari dua koordinat? Sebab bila kita dah cari dua koordinat, kita boleh cari kecerunan untuk langkah yang seterusnya. Okey. So bila nak cari kecerunan ni, kita perlukan dua koordinat. Kita tak boleh ada satu je koordinat. Okey. Nak cari kecerunan, kita perlukan dua koordinat. Sebab tu dekat sini awak perasan ada dua anak panah. Okey, ada dua anak panah merah macam ni. Okey, dua anak panah tu M tu diserap. Okey, diserap maksudnya awak boleh cari kecerunan. Okey, kecerunan M. Okey. Right. So, bila awak dah siap, contohnya awak dah ada dua koordinat, awak dah ada kecerunan, barulah awak boleh cari pintasan Y. Okey, iaitu simbol C. Okey, simbol C ni adalah pintasan Y. Okey, maksudnya awak ada kecerunan, awak ada koordinat, awak boleh pergi kepada langkah ketiga. Okey, langkah ketiga adalah cari pintasan Y. Dan kalau awak perasan, saya ada lukis anak panah warna biru. Okey, anak panah warna biru ni adalah satu nilai M ni awak dapat. Okey, awak boleh pergi kepada C. Okey, kemudian kalau awak ada koordinat, dia ada anak panah. Dia ada anak panah, dia pergi dekat C juga. Maksudnya, satu anak panah koordinat, satu anak panah kecerunan, maka awak boleh cari nilai C. Maksudnya awak perlukan satu koordinat dan satu nilai M ataupun kecerunan. Baru boleh cari nilai C. Okey. Dan akhir sekali, soalan biasa soalan dia akan minta dalam bentuk persamaan. So ini adalah persamaan garis lurus. Okey. Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi awak kena salin dulu nota ni. Okey, conteng je dekat mana-mana buku, dekat belah buku tu. Awak conteng lah dekat tepi ke. Sini kan awak conteng dekat ruang jawapan pun boleh. Okey. Okey, saya bagi awak masa 1 minit untuk salin. Okey, dah salin ke? Dah. Dah eh? Okey, saya pergi kepada soalan.
mari kita pergi kepada soalan. Nanti saya akan rujuk balik apa ni nota ni Okey, ini adalah soalan dia. Okey, soalan satu, percubaan SPM 2023 Negeri Melaka. Okey, Raja 2 menunjukkan dua garis selari. Okey, dua garis selari iaitu POQ dengan RMS. So POQ ni adalah dekat bawah ni garis dia, POQ. Okey, dan RMS ni adalah garisan yang panjang ni lah. Okey, yang atas tu adalah RMS. Tapi dia cakap garisan dia adalah selari. Okey, apa maksud selari? Selari tu maksudnya dia punya garis dia, arah dia sama. Okey, tak kisahlah arah dia menaik ke menurun ke, arah dia tetap sama. Kita panggil dia selari. Okey, dia punya arah dia. Kalau bila dikatakan garis selari, awak boleh contin dekat gambar ni, awak tulis garis selari bermaksud, okey, awak boleh contin kat gambar ni. Garis selari bermaksud kecerunan adalah sama. Okey, garis selari bermaksud kecerunan dia adalah sama. Kecerunan siapa yang sama? Kecerunan garisan dia adalah sama. Okey, garisan PQ adalah sama dengan garisan RMS. Okey, maksud dia kecerunan M bagi garis PQ adalah sama dengan kecerunan garis RMS. Ataupun awak tulis RS. Okey, kecerunan MPQ sama dengan kecerunan RS. Okey, so sekarang soalan dia dekat sini, soalan dia. Soalan yang pertama adalah cari kecerunan bagi garis PQ. Okey, dia tanya PQ sahaja. Maksudnya kita tengoklah PQ. Kita tengok PQ ni dekat bawah. Okey. Dekat PQ ni kita ada nampak satu perkara. Okey, dia yang inilah kita nampak garisan dia ada nama. Ini nama garis. So nama garis dia adalah Y sama dengan negatif 1/2X. So kita tulis dekat soalan ni jawapan dia. Okey, ruang jawapan tu awak tulis. Untuk soalan A, okey, garis PQ ni dia ada nama. So siapa nama PQ ni? PQ ni nama dia adalah Y sama dengan negatif 1/2X. Okey. Itu nama dia, nama garis. Tapi soalan ni minta kecerunan. Dan awak tahu kecerunan mestilah simbol dia adalah M. Betul tak? Kecerunan iaitu M. Okey, M. Kalau awak belajar garis lurus bentuk arm dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, biasanya kalau awak nak cari kecerunan, awak tengok nama garis ni, siapa yang duduk sebelah X ni, okey, yang duduk sebelah X ni adalah huruf M. Jadi, yang duduk sebelah X ni mestilah kecerunan. Okey. So, awak tengok siapa yang duduk sebelah X ni. Yang duduk sebelah X ni adalah negatif 1/2. Jadi, kita punya M kita, kecerunan M kita adalah negatif 1/2. Betul tak? So awak dah jumpa dah kecerunan dia. Senang sahaja. Soalan ni satu markah. Okey, yang penting awak kena ingat. Ini awak akan gunakan sepanjang tajuk ini. Okey, garis lurus. Okey, baik. Saya harap awak faham. Yang seterusnya, okey, yang seterusnya adalah soalan B. Okey, saya besarkan sikit. Saya jarakkan sikit ini. Okey, baik. Soalan B, dia cakap dia nak persamaan. Okey, dia nak persamaan. Kata kunci dekat sini adalah persamaan. Okey, bila dia nak persamaan, tengok balik nota kita. Okey, tengok balik nota. Nota ni, dekat nombor berapa persamaan tu? Okey, nombor 4. Okey, bawah sekali. Nombor 4, bawah sekali. Persamaan.
Maksudnya, kalau awak nak cari persamaan, awak kena lalui nombor satu, 2, 3 dulu. Maksudnya, awak kena ada dua koordinat, awak kena ada kecerunan, awak kena ada pintasan Y, baru boleh buat persamaan. Kena lalui dulu nombor satu, 2, 3 tu. Sebab tu penting sangat nota ni sebab awak tahu dia punya jalan ataupun carta alih. Okey, flow dia kena tahu. Jadi, untuk soalan ni, kalau awak nak cari persamaan, awak kena tengok garis RMS sahaja. Okey, tengok garis RMS, apa yang ada dalam RMS. Mari kita lihat. Okey, dalam RMS ni, okey, di sini awak cuma nampak satu sahaja koordinat. Okey, awak nampak satu sahaja koordinat, iaitu 4 dengan 6. Okey. Ini ada satu koordinat sahaja. Okey, tapi dekat sini awak kena faham kenapa soalan ni cakap dua garis selari. Kenapa dia cakap? Mesti ada sebab. Kalau dia cakap mesti ada sebab. Sebabnya adalah kecerunan PQ adalah sama dengan kecerunan RS. Okey, garis selari. Jadi, kalau awak dah jumpa kecerunan PQ tadi adalah -1/2, bermaksud awak juga dah jumpa kecerunan bagi RS. Okey, so kecerunan RS ataupun kecerunan RMS adalah sama dengan kecerunan PQ, iaitu -1/2. Okey, awak dah ada kecerunan dia. Okey, sekarang awak kena cari satu lagi koordinat. Sebab awak tengok kat sini, awak nak pergi dekat langkah ketiga. Okey, nak cari langkah ketiga. Langkah kedua dah ada. Okey, koordinat dah ada. Okey, walaupun tak cukup satu koordinat, awak ada satu je koordinat, jangan risau. Sebab awak boleh tengok anak panah warna biru. Warna biru ni menunjukkan awak ada satu koordinat, awak ada satu kecerunan, baru awak boleh langkah ke tiga. Okey, awak boleh pergi ke langkah ke tiga. So, satu koordinat pun tak apa sebenarnya. Okey, sebab awak dah ada kecerunan. So, awak gunakanlah koordinat 4, 4, koordinat 4, 6 ni. So, koordinat yang awak jumpa kat sini adalah 4, 6. Sini adalah X, Y. Okey. So, apa nak kena buat dengan dua perkara ni? Ni ada satu, ini ada dua. Okey. Apa nak kena buat adalah kita gunakan Y. Saya letak warna merah. Y sama dengan MX tambah C. Kenapa saya letak warna merah dengan hitam? Sebab warna merah menunjukkan bahawa awak kena tukar nilai. Okey, awak kena tukar nilai. Kat sinilah koordinat ni, X, Y ni awak kena tukar dengan kecerunan M pun awak kena tukar. Tapi C tak payah tukar. C tu warna hitam maksudnya dia kekal. Sebab apa? Sebab awak nak cari nilai dia. Cari C. Betul tak? Cari nilai C. So jangan tukar C lah. Okey, so kita tukar Okey, Y dia 6. Tulis 6. M dia adalah -1/2. Okey. X dia adalah 4. M dengan X ni dia rapat. Rapat maksudnya darab. Rapat maksudnya darab. So, awak kena buat kurungan. Okey, buat kurungan. Ah, X dia adalah 4. Okey. Tambah C. Dan awak kira je macam biasa. Kalau nak kira guna kalkulator. Okey, nak kira guna kalkulator kan. Ada orang dia guna kalkulator, dia tekan nombor 6. Okey, lepas tu dia tekan alfa sama dengan -1/2 kurungan 4 tambah alpha X. Dia buat macam shift calculate. Shift soft orang panggil. Shift soft. Okey, shift soft dapat berapa? 8. Kan? Ah, ada orang dia tak boleh guna shift soft. Dia buat macam biasa, dia buat matematik macam biasa. Dia buat kira macam biasa. So, kita selesaikan -1/2 kali 4. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, so awak tekan kalkulator -1/2. Letak kurungan 4. Awak dapat -2. Pun boleh, tak ada masalah. Sini 6 sama dengan
negatif 2 tambah C. Okey, dan awak cari nilai C. Ambil negatif 2 ni pindah ke sebelah. Dia jadi 6 tambah 2. Okey, so awak dapat C awak sama dengan 8. Okey, ni positif 8. Ada lebih kucing? Okey, C sama dengan positif 8. Okey, salin. Salin. Ini baru langkah ketiga. Ini baru langkah ketiga. Ini baru langkah ketiga. Belum siap lagi langkah ketiga. Langkah ketiga kamu dekat nota tadi dia cakap cari nilai C kan? C ni namanya pintasan Y. Ha, baru langkah tiga kan? Soalan tu minta persamaan. Persamaan tu dekat langkah keempat. Bentukkan persamaan. So saya tanda right lah dekat nombor satu 2 3 tu. So last kali bentukkan persamaan, awak letakkan YMX tambah C. Di sini kalau awak perasan, saya letak warna hitam untuk Y dengan X, maksudnya jangan ubah nilai. Okey, letak YX sahaja. M dengan C saya letak warna biru, maksudnya awak kena tukar nilai lah. Okey, so kat sini, kita pergi kat langkah 4. So sini langkah 4. Langkah 4. Okey, saya letak warna hitam. Hitam maksudnya jangan ubah. Y sama dengan M X tambah C. Okey. So, saya buat nak panah. Okey, saya letak Y, saya letak X. Okey, maksudnya hitam tu jangan ubah. Macam ni. So, M kita kat sini negatif 1/2. Okey, ni M kita. So, letak negatif 1/2. C kita adalah positif 8. Okey, C kita adalah positif 8. So, awak letak positif 8. Kalau dekat C ni awak dapat negatif, awak kena tulis negatif. Okey. Tapi kat sini awak dapat C dia positif, jadi awak tulis positif 8. Inilah namanya persamaan. Okey, ni jawapan dia. Okey, ni satu markah, ni satu markah. So, maksudnya dekat sini, markah dia awak dapat satu markah untuk langkah 3, satu markah lagi untuk langkah 4. Okey? Jadi awak kena kira betul-betul lah. Okey? Salin dulu. Okey, saya teruskan. Okey. Teruskan kepada soalan C. Okey, soalan C ni awak kena dengar betul-betul. Okey. Soalan C ni saya padam dulu gambar ni. Okey. Okey. Dia minta cari pintasan X bagi garis lurus MN. Okey, MN. Ini adalah MN. Jadi awak tengok MN tu kat mana? So MN ni adalah tegak, betul tak? MN ni adalah tegak di sini. Okey. Tetapi awak kena ingat di sini awak tak ada apa-apa nilai pun. So macam mana awak nak cari? Betul tak? So awak kena faham dulu apa maksud pintasan. Apa itu pintasan? Okey.
Pintasan ni maksudnya adalah garis yang kita langgar. Langgar. Garis langgar. Pintasan tu maksudnya garis langgar. Kalau dia tanya pintasan X, okey. Kalau dia tanya pintasan X, maksudnya garis tu langgar X. Okey, garis langgar X. Itu kita panggil pintasan X. So di sini kalau awak tengok garis MN, okey, dia ada pintasan X. Pintasan X dia dekat sini. Nampak tak? Dia punya dot dia dekat paksi X ni. Ni langgar X. Garisan dia langgar X. Tapi awak kena tengok kat sini awak tak ada nilai langsung pun. Macam mana awak nak cari, betul tak? So awak tengok lagi satu garis, awak pinjam garis RS. Okey, pinjam garis RS yang ini. Awak pinjam garis dia RS. Kenapa saya cakap kena pinjam garis RS? Sebab dia sama-sama langgar dekat tempat yang sama. Nampak tak? Ini plot dia kan? Dia sama-sama berlanggar dekat tempat yang sama. Jadi kita boleh pinjam dia punya garis untuk kita cari pintasan X. Okey? Untuk cari dia punya pelanggaran X tu. Okey. So nama dia, nama RS ni, ini RS. Okey. Jawapan kita RS tadi yang kita buat ni. Ini garis RS. Okey, jawapan tadi tu adalah garis RS. So saya tulis dekat sini, garis RS adalah Y sama dengan negatif 1/2X, okey, tambah 8. Ini nama RS. Saya panggil dia nama. Okey, mestilah setiap garis ada nama kan? Okay, ini adalah nama dia. Okey. Kalau dia ada pintasan X, okey, pintasan X di sini, okey. Apa maksud pintasan X? Okey, so catat di sini, buat nota. Pintasan X, pintasan X maksudnya Y akan mati. Okey, kalau garis tu pintas X, Y dia akan mati. Bukan X yang mati, tapi Y dia yang mati. Faham tak eh? Dia kalau pintasan X, Y dia mati. Okey, kalau saya tanya pintasan Y, kalau saya tanya pintasan Y, siapa yang mati? Confirm lah X yang mati. Itu maksudnya. Faham eh? Kalau pintasan X, Y dia mati. Kalau pintasan Y, X dia mati. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Okey. Awak tengok balik dekat jawapan awak tadi. C dia adalah pintasan Y. Betul tak? Kenapa C dia 8? Awak tak tahu kenapa C dia 8. Okey. Tengok garis di balik. Ini garisan RS. Okey, yang panjang ni. Ini garisan RS. Okey. Pintasan Y maksudnya garis RS ni melanggar pada paksi Y. Dekat mana dia langgar paksi Y? Dekat sini kan? Ni, yang saya plot ni. Ini dia langgar pada paksi Y. Maksudnya, dia langgar pada paksi Y, C dia sama dengan 8. Betul tak yang awak dapat tadi? Maksudnya di sini, dia punya apa koordinat dia dekat sini adalah 8. Y dia adalah 8. Tapi X dia kosong. Sebab apa? Sebab ni paksi X. Okey? Kat sini kosong. So, kosong naik atas, pergi dekat lah 8. So, koordinat dia X dia kosong, Y dia 8. Sebab tu saya cakap, kalau pintasan Y, X dia yang akan mati. Okey? Faham eh? Pintasan Y maksudnya X dia mati. Sama juga kalau dekat sini pintasan X. Pintasan X, Y dia mati sebab Y dia kosong. Ni Y, ni Y, ni kosong kat lantai. So kat lantai lah. Nampak? Dekat lantai kan? Dia punya plot dia dekat lantai. So Y dia mati. Sebab tu saya cakap pintasan X maksudnya Y dia mati. Okey? Jadi bila Y dia mati, apa awak nak kena buat? Gantikan je lah Y tu dengan kosong. Ini nama dia. Ini nama garis dia. So awak gantikan kosong. Y tu jadi kosong. Sama dengan negatif 1/2X tambah 8. Tutup cerita. Pintasan X maksudnya Y dia kosong. Pinjam nama RS ni. Pinjam nama RS, gantikan Y tu dengan kosong. Okey. So awak dapat berapa? Cuba awak kira. Negatif 1/2X pindah kiri jadi positif. Okey.
So dia jadi satu per 2 X sama dengan apa? Sama dengan 8 eh. Sama dengan 8 sebab 8 tu yang tinggal. Okey. So satu per 2 ni pecahan ini adalah bahagi. Pecahan maksudnya bahagi eh. So 2 ni pindah sebelah dia jadi darab. Bahagi pindah jadi darab. So dia jadi satu X sama dengan 2 darab dengan 8. Betul tak? Dan X tu awak dapat 16. Inilah pintasan X awak. Dua markah. Okey, so X awak adalah 16. Boleh? Senang je kan? Ha. So kalau awak nak cari pintasan Y, X dia yang mati. So kalau awak nak cari pintasan Y, so awak boleh buat macam ni eh. Awak tulis Y sama dengan X dia mati kan? So bila X dia mati, awak gantikan X tu dengan kosong lah. Ni saya tambah sikit lah soalan. Ni saya letak X di kosong, tambah 8. So bila awak kira pun, awak dapat nilai Y dia sama dengan berapa? Y dia sama dengan negatif satu per 2 kali kosong dapat kosong, tambah 8. So awak dapat Y sama dengan 8. Nampak tak? So pintasan Y awak dapat 8. Jawapan 8 ni sebenarnya sama je dengan jawapan C awak. Sama je. Nampak? Ah, so awak kena faham lah. Senang je. Okey, salin. Okey, salin sebab lepas ni saya nak pergi laju sikit. Okey, saya harap semua dah salin. Saya move kepada soalan seterusnya. Yang ni awak kena ni lah. Okey, cepatkan sikit. Mana soalan tu? Oh, kat sini. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, percubaan SPM 2023 Negeri Sembilan. Okey, lepas tu saya bagi rehat dan kita sambung kepada soalan ketiga lah. Okey, baik. Soalan dua dulu eh. Okey, soalan dua dulu. Tak apa, nanti kalau waktu rehat tu awak bolehlah pergi tandas ke cuci muka kalau ngantuk ke apa ke kan. Right. So yang ni saya laju sikit. Sebab kalau lambat takut awak ngantuk. Okey, baik. Lajah 6.1 menunjukkan dua garis lurus XY dan YZ yang dilukis pada satah. Okey, diberi YZ sama dengan 2 kali XO. Okey, YZ kat mana? YZ yang tegak. Okey, XO yang mana? XO yang tegak. Okey, XO kat sini awak nampak XO ni dekat sini. Ni XO. Okey, ni XO. Okey. YZ ni yang panjang. Okey, yang panjang ni adalah YZ. Okey, baik. Sekarang ni dia cakap dia minta awak cari nilai A, betul tak? Cari nilai A. So awak tengok di sini gambar ni. Okey, dekat sini Y dia, dia punya plot dia dekat pintasan X, betul tak? Maksudnya plot ni dia melanggar X. Dia melanggar paksi X. Maksudnya dia adalah pintasan X. Bila dia pintasan X, Y dia mati. Betul tak? So Y dia mati. Jadi koordinat untuk plot yang ni, plot bawah ni, okay, di sini plot yang warna merah ni adalah apa? Y dia mati kan? So Y dia kosong lah. X dia je yang awak kena cari. Betul tak? So X dia awak tengok.
X dia dekat mana? X dia kan tegak je, tegak macam ni. So kat sini tegak dia berapa? 8. Okey, ni X, ni Y kan? X dia 8. Sama je, dia tegak je, dia tak berubah. So sini pun lah 8 lah. Okey, sebab kalau YZ ni tegak, maksudnya X dia sama. Nilai X dia sama tegak. Kalau sini kosong, sini satu, sini dua, sini tiga, dot, 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 dot. Sini mestilah 8 kan? Betul tak? Dia mesti sama dengan yang atas. Okay, sebab bila awak plot pun awak tulis macam ni. Sini, sini, sini. Awak buat menegak kan? Sama menegak tu maksudnya sama nilai lah. Okay. Cumanya awak tengok kat sini. Awak tengok kat sini, dia naik berapa? Dia naik berapa unit? So awak tengok sebelah. Awak tengok sebelah, dekat sini X dia kosong. Sini negatif 9, betul tak? Dan kat sini O. Ini adalah O. O adalah asalan. Sini O. O adalah asalan. Bermaksud koordinat dia kosong, kosong. Okey. So negatif 9 pergi dekat kosong. Berapa unit? Negatif 9 pergi dekat kosong. Maksudnya awak kena tolak lah. Kosong. Okey, ambil nilai Y dia. Y dia kan kosong kan? Awak tolak dengan Y yang bawah ni adalah negatif 9. So awak dapatlah nilai jarak XO tu. So saya tulis dekat sini. Untuk soalan yang pertama, jawapan. Okey, untuk yang pertama, jawapan A1. Okey. Jarak jarak untuk XO. Okey, jarak XO ni yang kecil ni, dia naik berapa unit? Dia naik berapa unit daripada negatif 9 sampai kosong. Maksudnya 9 unit lah kan, betul tak? So dia naik 9 unit. Kenapa? Jarak XO adalah negatif, kosong tolak dengan negatif 9. Okey, kenapa tolak? Sebab awak nak ukur jarak. Okey, so kosong tolak-tolak jadi tambah. So kosong tambah 9 dapat 9 lah. 9 unit. Okey, so jarak XO adalah 9 unit. Okey. Dan diberi YZ adalah sama dengan 2 kali XO. Iaitu 2 kali XO dia adalah 9 unit. So 2 kali 9 lah. Sebab XO tu awak gantikan sahaja. Gantikan sahaja. Okey. So awak dapat 2 kali 9 dapat 18 unit. Okey. So YZ tu awak dapat 18 unit. Kenapa saya buat macam ni? Sebab formula tu dia dah bagi dekat soalan. Okay, diberi YZ kan. So formula tu dah bagi. So YZ tu sebanyak 18 unit. Jadi maksudnya kalau YZ tu 18 unit, so Y dia tadi koordinat Y dia adalah kosong kan. So bila jarak dia adalah 19 unit, 18 unit, maka di sini adalah naik sebanyak 18. Okay, dia naik sebanyak 18. So kat atas ni dia akan jadi berapa? Z ni akan jadi 8, 18. Betul tak? Sebab dia naik 18. Okey. So dia naik 18, so dia jadi 8, 18. Jadi nilai A awak adalah 18. Okey, nilai A adalah 18. So tulis A sama dengan 18. Tu sahaja. Okey, dia tak banyaklah pengiraan dalam ni. Dia cuma nak tahu awak faham tak jarak tu. Okey. Alright. Okey. So awak dah dapat jarak XY dan silap, awak dah dapat jarak YZ. Jadi soalan yang seterusnya awak kena cari kecerunan. Kecerunan garis lurus XY. So XY yang mana? Awak tengok gambar ni. XY ni yang menaik ni, graf menaik ni. Okey, ini graf X dan graf Y. So apa yang ada dekat graf XY ni? Okey, awak ada nampak dua koordinat. Satu koordinat di sini
Okey, satu lagi koordinat di sini. Okey, Y tu jangan awak pening ya, sebab apa? Y tu awak dapat 8 kosong. Okey. 8 kosong tu sebab Y dia dekat paksi X kan. So bila dia dekat paksi X maksudnya dia langgar X. Bila dia langgar X, Y dia mati, sebab tu Y dia kosong. Okey, X dia 8 sebab saya tegakkan sahaja. Okey, baik. So awak dah ada dua koordinat. Bila dah ada dua koordinat, tengok nota balik. Okey, tengok nota. Mana nota tadi? Okey. Dia suruh awak cari kecerunan. Bila dia suruh pergi dekat langkah kedua, awak tengok anak panah dia. Okey, awak tengok anak panah dia. Anak panah dia memerlukan dua koordinat. Okey. Anak panah dia memerlukan dua koordinat. So, awak dah ada dua koordinat tadi, X dengan Y. So, mana soalan tadi? Okey. So, untuk soalan B, soalan B pula, soalan A2, awak ada dua koordinat. So, koordinat X awak adalah kosong negatif 9. Koordinat Y awak adalah 8 dan kosong. So, ini adalah X1, Y1, X2, Y2 lah. Okey, menggunakan formula kecerunan. Yang ini awak tak payah hafal sebab ini ada dalam formula. Okey, so ini formula dia. M adalah kecerunan. Kecerunan adalah Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, so di sini awak ambil yang X2 Y2 dulu. Okey, so awak tulis kosong bahagi 8. Okey, kosong per panjang-panjang 8. Okey, kosong per 8. Okey, sebab sini untuk Y2 X2 ni 0/8, ditolakkan atas bawah. Atas bawah kena tolak. Okey. Lepas tu X1 Y1. So X1 Y1 kita adalah negatif 9 per kosong. So awak tulis dekat sini negatif 9 per kosong. Okey. So awak dapat kosong tolak-tolak jadi tambah. So tambah 9. Okey, 8 tolak kosong dapat 8. So dapatlah 9/8. Okey. Ini adalah kecerunan bagi XY. So ini MXY adalah 9/8. Okey. Ah, salin. Itu sahaja. Okey. Itu sahaja untuk soalan 2A. Okey. Dah salin bagusnya. Okey, baik. So, kalau dah salin, kita habiskan soalan B dan kita rehatlah. Okey, baik. Saya teruskan soalan B. So, kat sini Rajah 6.2 menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, tengok ada perkataan selari. Apa maksud selari? Saya ulang balik, tengok balik soalan satu. Apa itu selari? Okey, kita refresh balik, kita tengok balik soalan satu tadi. Apa maksud selari? Okey, kalau dia cakap garis selari, garis selari ni, okey, maksudnya kecerunan dia adalah sama. Oh, saya dah padam nota ni. Tak apalah. Okey, maksudnya kecerunan dia adalah sama. Sama juga dengan soalan ni. Soalan ni dia cakap segi empat selari QRST. So mana QRST? Okey di sini ni QRST. Segi empat selari maksudnya atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Okey. Jadi kecerunan dia mestilah sama. Kecerunan siapa Kecerunan bagi RS. Okey, kecerunan RS mestilah sama dengan kecerunan PQT. Okey, PQT. Kecerunan kiri mestilah sama dengan kecerunan kanan sebab dia adalah apa? Dia adalah garis selari. Okey. Alright. So soalan seterusnya ni saya bacakan. PQT ialah garis lurus. Okey.
titik P terletak pada paksi Y. So, P dekat sini adalah pintasan Y ataupun terletak pada paksi Y, betul tak? Sebab dia langgar Y kan? So, dia pintasan Y. Kemudian, titik Q dan R terletak pada paksi X. So, Q dengan R adalah paksi X ataupun pintasan X. Okey, Q di sini pintasan X, R di sini juga pintasan X. Okey, baik. So, apa lagi? Diberi, banyak betul dibagi kecerunan RS. So, MRS, okey, MRS diberi iaitu 9/2. Cari nilai J. Lama, J ni yang mana? Okey, J ni yang bawah. Okey. So, koordinat J ni, okey, awak tengok kat sini Okey, kat sini -8. Dekat sini -5. Ini adalah nilai X. Okey. So nilai X dia tak sama Nilai X dia awak tarik naik atas. Pergi dekat paksi X. So dia punya nilai X dia tak sama. Betul tak? Sebab tu kat sini -8. Yang sebelah kanan tu adalah -5. Okey. Sekarang kita tengok pula dia punya Y. Okey. Ni -9 dengan J. Okey. Y ni maksudnya dia tarik pergi dekat paksi Y. So saya ambil daripada S ni, saya tarik pergi dekat paksi Y. Paksi Y dia dekat bawah. Nampak? So, sini adalah paksi Y dia adalah -9. Sama tak dengan T punya? Kalau T punya dekat sini, maksudnya Y dia juga adalah sama, iaitu -9. Sama juga dekat sini S. Sama juga sini -9. Sini pun -9. Sebab dia satu garis lurus yang tegak. Kan? Y tegak macam tu. So, dia punya nilai J dia awak dah boleh nampak dah sebenarnya. Okey, nilai J dia adalah sama je dengan nilai S punya Y. So, sini XY. So, sini X, Y. So, dia punya koordinat T ni adalah -5 dengan -9. Sama je. So, dia tak ada jalan kerja tau. Dia memang jawapan terus. Okey. So, awak boleh tulis terus jawapan dekat sini. Jawapan. Yang pertama, J adalah -9. Sebab dia punya nilai Y dia mestilah sama dengan koordinat S. Okey. Ini -9, ini -5. Dia mesti sama. Okey, baik. Soalan yang pertama ni, dia macam tu je lah. Satu markah je. Okey. Soalan yang kedua ni, 3 markah. Kenapa 3 markah? Sebab soalan ni, dia dah tanya persamaan. Kan persamaan kan kalau awak tengok nota, persamaan tu adalah langkah yang keempat. Betul tak? Ni. Persamaan ni adalah langkah keempat. Sebab tu dia ada 3 markah. Dia banyak markah dia. Okey. So macam mana nak dapatkan markah tu adalah awak kena start daripada langkah pertama. Okey. So kita tengok balik soalan ni. Soalan yang kedua. Persamaan bagi garis lurus PT. PT tu yang mana? Awak tengok PT. So ni saya ni jap. Pening ni. Okey, PT ni adalah di sini. Okey, yang belah kanan ni PT. Maksudnya dia punya garis ni selari kecerunan MRS adalah sama dengan kecerunan MPT. Betul tak? Sebab dia selari. Kecerunan dia adalah sama. Jadi awak boleh cakap awak dah jumpa kecerunan dia. Maksudnya awak sukalah dapat markah. Dah jumpa kecerunan dia. So kecerunan MRS, kecerunan RS adalah sama dengan kecerunan PT. Okey, iaitu berapa? Soalan dia dah bagi kecerunan RS. Kecerunan RS ialah 9/2. So awak dapat kecerunan dia 9/2. Dapat satu markah. Okey. Jadi maksudnya awak dah jumpa kecerunan. Okey. Dah jumpa kecerunan, awak tengok balik PT. Apa lagi yang awak boleh nampak? Awak nampak lagi satu iaitu koordinat. Okey, koordinat. Apa dia koordinat? Koordinat T lah awak nampak. Betul tak? Koordinat T sahaja awak nampak. So koordinat T tadi awak dapat -5 dengan -9. Sebab tu dia berkait dengan soalan satu tu. -5 dengan -9.
9. So, awak dah ada satu koordinat dan awak dah ada kecerunan. Okey. Baru awak boleh proceed pergi ke langkah ketiga. Ini saya tulis Ini langkah dua. Langkah dua awak dapat satu markah. Okey, kita pergi kat langkah tiga pula. Langkah tiga adalah cari pintasan Y, betul tak? Iaitu cari C, betul tak? Cari C. Okey, nak cari C macam mana? Ha, tengok saya letak warna biru. Ataupun letak warna biru lah Y sama dengan MX tambah C. Warna hitam tu jangan ubah. Okey. So, cuba buat sama-sama. Okey. So, Y dia adalah negatif 9. M dia adalah 9/2. Okey. MX maksudnya darab MX maksudnya darab. So, 9/2 darab dengan X. X dia adalah negatif 5. Okey. Tambah C. Okey. So, selesaikan. Okey. Ambil kalkulator. 9/2 kali dengan negatif 5. Okey. Awak dapat negatif 45/2. Awak selesaikan dulu yang ni. Yang dalam kurungan ni awak selesaikan dulu. Awak dapat negatif 45/2. So, saya tulis dekat sini negatif 45/2. Biar je. Memang kadang-kadang pecahan tu besar. Tak apa, biar je. Okey, jangan pelik. Okey, jangan lupa simbol negatif. Okey, jangan lupa simbol negatif. So, bila awak dapat dia macam ni, awak pindah je ke kiri. Okey, awak pindah ke kiri untuk tinggalkan C tu sorang-sorang. So, pindahkan ke kiri, dia jadi simbol tambah. Okey, so awak dapat negatif 9. Okey, tambah 45/2. Okey, sama dengan C. Dan awak dah dapat nilai C berapa? Okey, so negatif 9 tambah 45/2. Awak dapat 27/2 lah. So, dapat C dia sama dengan 27/2. Okey, tekan je kalkulator. Ni apa ni? Okey, tekan je kalkulator. Kat sini. Ha, 27/2 tu jawapan dia positif kan? So, saya letak positif 27/2. Okey, baru awak dapat lagi satu markah untuk langkah yang ketiga. Okey, lepas tu jangan lupa dia nak persamaan kan? So, awak kena habiskan langkah keempat. Kalau kadang-kadang saya tengok pelajar ni dia tak habiskan tau, dia buat sampai langkah 3 je. So, habiskan sampai langkah 4. Okey. Langkah 4 ni saya bagi awak Y warna hitam, M dia warna biru, X dia warna hitam, C dia warna biru. Okey. So, awak tahulah apa maksud hitam dengan biru ni. Hitam tu jangan ubah, biru tu awak ubah. Okey. 9/2 X. Okey, M dia adalah 9/2. So, 9/2 X tambah C. C dia adalah positif 27/2. Okey, baru siap langkah 4. So, dapatlah 3 markah. Okey, untuk soalan 2. Tengok soalan dia ulang-ulang je kan? Maksudnya awak kena biasakanlah buat soalan macam ni. Ikut langkah-langkah dia. Ada langkah baru awak nampak jalan apa jalan dia lah. Jalan untuk cari jawapan. Okey, salin dulu. Saya bagi awak 1 minit. Okey, baik. Kita sambung sikit soalan yang ketiga. Koordinat bagi titik Q.
Okey, koordinat bagi titik Q, kita tengok gambar. Kita tengok gambar, saya bersihkan balik gambar ni. Oops, saya bersihkan balik yang ni. Okey, koordinat bagi Q. Okey, awak nampak tak Q dekat mana? Q dekat betul-betul dekat paksi X. Betul tak? Maksudnya Q ni langgar X. So, awak tulis Q langgar X. Jadi bila langgar X, maksudnya dia adalah pintasan X. Betul tak? So dia adalah pintasan X. Garis apa awak nak pinjam? Garis RS ke nak pinjam garis PT? So mestilah awak pinjam garis PT. So PT dah ada nama. So siapa nama PT? So tengok balik PT, siapa PT? PT dekat soalan kedua kan? Ni PT, soalan kedua tadi. So, tengok jawapan dia. Ini adalah PT. Y sama dengan 9 per 2 X tambah 27 per 2. Ini adalah PT. So, pinjam nama dia. Pinjam nama dia, awak tulis. Y sama dengan 9 per 2 X tambah 27 per 2. Okey? So, awak tengok Q dia langgar X. Maksudnya, awak pinjam PT punya nama, awak buat pintasan X. So, pintasan X maksudnya pintasan X. Maksudnya Y dia mati. Okey, Y dia mati. So Y dia kosong. Okey. So awak gantikan Y dia kosong, letak kosong. Okey, yang lain awak salin 9 per 2 X tambah 27, oops, 27 per 2. Okey. So kat sini awak dah pening, tak apa jangan risau. Ambil 27 per 2 ni awak pindah belakang. Hati-hati, awak kena tukar simbol. Okey, awak kena tukar simbol. Dia jadi apa? Dia jadi negatif 27 per 2 sama dengan 9 per 2 X. Betul tak? Okey. Dan awak tengok di sini bawah dia ada nombor yang sama. Okey, dua di sini, dua di kiri, dua di kanan. Okey, nombor yang sama awak boleh potong. So, potong, potong. Jadi, akhirnya awak dapat negatif 27 sama dengan 9X. Okey, sebab bawah dia sama, awak boleh potong. Ni risau. Okey, so awak susun balik 9X sama dengan negatif 27. Cantikkan balik susunan dia. Okey, awak tukar tempat sahaja. Dan awak pindahkan 9 jadi bahagi. Sebab dia rapat kan? Rapat maksudnya darab. So darab pindah jadi bahagi. So awak tulis di sini negatif 27 dibahagikan dengan 9. Okey, so awak dapatlah nilai X. Okey, jangan lupa simbol negatif. Sini saya letak warna merah, negatif. Okey. So, awak tekan kalkulator. Negatif 27 bahagi dengan 9. Awak dapat negatif 3. Okey. So, pintasan X-nya adalah negatif 3. Jangan lupa markah dia ada berapa? Sekejap. Markah dia ada 7 markah. So, awak dah siap buat sampai sini. Awak dapat 2 markah. Awak kena tinggal lagi satu markah iaitu koordinat. Okey. Koordinat bagi Q. So, awak kena lengkapkan soalan ni. Koordinat dia mestilah dalam bentuk XY. QXY sama dengan Q, X dia negatif 3. Y dia berapa? Y dia adalah kosong. Sebab dia berada dekat paksi X. Bila dia berada dekat paksi X, maksudnya Y dia mati. Okay? So, X dia adalah negatif 3 pintasan X. Okay? So, awak kena bentukkan koordinat. Baru awak dapat lagi satu markah. Okay, so cukuplah 7 markah. Okay, kenapa X dia negatif 3? Sebab awak dah buat tadi. So, Y dia kosong sebab mati. Tengok balik gambar, Q dia dekat paksi X. Okay, Q dia dekat paksi X. So, logik lah. Okay, logik lah bahawa Q awak adalah negatif 3, Y dia adalah kosong. Okay, alright. So, bagi rehat dulu.
Saya bagi awak rehat sampai 10 5 minit. Okey, saya tulis di sini rehat sehingga 10.05 PM. Okey, alright. Nanti tolong saya tuliskan siapa yang tak hadir malam ni dekat ruang chat. Okey, sebab saya nak ambil kehadiran. Okey, tulis nama yang tak hadir. Tak hadir sahaja dekat ruang chat. Kalau semua hadir tak payah tulis lah. Okey. Kalau semua hadir tak payah tulis. Okey, alang-alang ada lagi 1 minit. Jadi yang mana ada dekat kelas tu boleh dengar dulu lah Okey, jadual kelas kita. Sekejap Hmm, Mana jadual? Okey, jadual kelas online kita adalah pada hari Ahad. Sepatutnya lah. Okey, Ahad. Pukul 9 malam sehingga 10.30 malam. Sebab waktu tu je yang saya free. Uh, Kalau awak boleh datang, datanglah. Kalau tak ada, maksudnya kita kena ganti hari Rabu malam. Cumanya hari Rabu malam tu saya agak sibuk jugalah. Sebab tu kalau boleh saya nak anjak ke Ahad je lah. Tapi hari ni kita buat Rabu malam sebab kita gantilah. Sebab hari tu hari Ahad tu tak sempat kan? Okay. Right. So tak apa. So kelas awak matematik dia kata 4 hari Ahad malam. Okay. 1 jam setengah sahaja. Alright. So, dah pukul 10 5 minit. Kita tengok di sini. Okey, ada seorang je lah yang tak ada. Okey, baik. Terima kasih. Sekarang kita sambung untuk last soalan. Okey, last soalan sebelum kita tamat. Okey, ni soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, negeri mana ni? Sekejap Soalan ketiga, negeri Pahang. Okey, soalan ni dia agak tak nampak sangat lah soalan garis lurus. Dia nampak kepada soalan nisbah sahaja. Jadi awak kena belajar dalam bentuk nisbah. Okey, alright. So saya bacakan soalan. Rajah 8 menunjukkan sebuah lelayang ABCD dilukis pada satu catah. O adalah titik asalan. Nisbah jarak. Okey. O ialah asalan. Apa itu asalan? O ialah asalan. Asalan maksudnya koordinat dia adalah kosong kosong. Okey. Itu maksudnya asalan. Okey. Di sini awak baca lagi nisbah jarak AO dan OC. AO yang mana AO? So awak ambil anak panah, awak lukis. AO adalah macam ni. Okey, AO nisbah dia adalah 1. So sini nisbah dia 1. Kemudian OC adalah 4 nisbah dia So OC kat sini, OC panjang, nisbah dia adalah 4. Okey. Dia minta awak cari jarak, betul tak? Jarak kat sini. Okey, koordinat C.
Dia minta awak cari koordinat C. Apa koordinat C? Ni X, Y kan? So awak kena carilah jarak dia. So macam mana nak cari jarak ni sebenarnya? Okey, awak tengok dekat sini. Nilai apa yang berubah sebenarnya? Awak tengok kosong kat sini, kosong kat sini. Maksudnya nilai apa yang kekal? Nilai X ke nilai Y? Nilai Y adalah nilai yang kekal. Sekejap saya guna warna lain lah sebab awak pening nanti. Sekejap. Ni warna hitam. X, Y, X, Y, X, Y. Okey. Sini X, Y. Okey. Kalau perasan, kan? Kalau perasan lah kat sini, kosong dekat Y, dekat koordinat A. Kemudian dekat koordinat O pula, Y dia juga kosong. Sama kan? Maksudnya Y dia tak berubah, Y dia dekat lantai. Jadi kalau dekat koordinat C mesti sama juga, iaitu kosong untuk Y. Betul tak? Sebab dia punya Y dia tak akan berubah. Yang berubah hanyalah nilai X dia sahaja. Sebab dia bergerak kiri dan kanan. Okay? Alright. So kalau di sini awak nampak, nilai X dia dekat sini -2. Okay, sini adalah -2. Kemudian dia bergerak sedikit, dia dapat kosong. Maksudnya jarak dia adalah 2 unit sahaja. Nampak? Jarak dia adalah 2 unit. Ataupun awak boleh buat jalan kerja, kosong tolak dengan -2. So awak dapat 2 unit. Okay, jarak dia. Okay. So awak ambil kat situ AO, awak tulis dekat sini jawapan dia untuk soalan A. Jarak AO, jarak AO adalah, okey, jarak AO yang kecil ni kosong tolak -2. Kosong tolak -2. Awak dapat kosong tambah 2 lah kan? Kosong tambah 2. So dapat 2 unit. Okey, so AO awak adalah 2 unit. Okey. Jadi awak gunakan nisbah yang awak dapat tadi. Okey, awak dapat nisbah AO nisbah OC adalah 1:4 yang dalam soalan bagi. Okey, yang ni AO OC adalah 1:4. AO OC adalah 1:4. Saya ambil daripada soalan. Ni daripada soalan. Okey. So kita gunakan kaedah darab silang. Okey, kaedah darab silang ni awak tengok AO adalah 1, OC adalah 4. Betul? Saya buat AO adalah 1, OC adalah 4. So darab silang. Okey, darab silang. So awak akan dapat 4 darab AO, iaitu 4 AO, sama dengan 1 darab dengan OC ataupun 1 OC. Okey. Jadi awak dah dapat 4 AO sama dengan OC ataupun OC sama dengan 4 AO. Dah siap. Okey. So awak boleh cari OC. OC adalah 4 kali AO. AO awak adalah 2 unit. Okey, AO adalah 2 unit. So OC sama dengan 8. 8 unit. Cuba tengok balik. Saya buat darab silang 4 kali AO dapat 4 AO. OC darab dengan 1 dapat 1 OC. So 1 ni saya tak tulis. Saya jadikan dia macam ni lah. 4 AO sama dengan OC. Lepas tu saya nak cari OC. Saya letak depan je lah. Saya tukar tempat. Okey, tukar tempat. Dan sekarang ni saya gantikan AO ni daripada yang atas ni tadi. 2 unit. Okey. So 4 kali 2 dapat 8 unit. Untuk OC lah. Untuk O pergi dekat C dapat 8 unit. So dekat sini, okey, OC daripada gambar ni, okey, OC ni sepanjang-panjang ni adalah 8 unit. Maksudnya daripada kosong-kosong tadi awak bergerak sebanyak 8 unit, maka X awak akan bertambah sebanyak 8 sahaja. So sini koordinat C awak dah jumpa 8, 0. Okey.
So ini koordinat C awak 8 kosong. Nampak panjang kan jalan kerja dia, tapi sebenarnya awak boleh pendekkan je. Cuma saya explain lah di sini, dia nampak panjang lah. So C awak akan dapat 8 kosong. Okay. So sini baru 2 markah. Okay. Perkara penting yang hari ni awak belajar adalah bila awak dapat nisbah, okay, bila awak dapat nisbah, tolong buat darab silang. Okay, tolong buat darab silang. Apa-apa matematik pun, kalau keluar soalan nisbah, itulah satu-satunya cara awak kena buat adalah buat darab silang. Okay, right. So, salin. Dan kalau ada salin, saya bagi awak masa untuk berfikir dulu lah. Untuk fahamkan betul-betul macam mana soalan ni yang saya ajar. Okay, last. Soalan B. Persamaan garis lurus BC. Okay, awak tengok BC dekat mana? Okay, tengok dekat sini. Ni saya padam. Ni saya padam. Okay, ni adalah garis BC yang atas ke bawah. Ni, garis BC. Dia nak cari apa? Dia nak cari persamaan. So, awak kena tahu nama garis dan awak kena cari macam biasalah. Okay, awak kena tahu nota tadi ada 4 langkah. Okay, ada 4 langkah. Langkah 1 sampailah langkah 4. Mana nota tadi? Hilang. Okay ni. Persamaan langkah yang keempat kan? Persamaan adalah langkah keempat. So, awak kena cari dulu koordinat. Lepas tu cari kecerunan, pintasan Y baru dapat bentuk persamaan. Okay? Alright. So, nak cari koordinat dia, awak nak cari BC macam mana? Okay, macam mana nak cari B pergi kepada C? So, awak tengok, apa lagi soalan tu bagi? Ni. Ini adalah soalan bagi. BD adalah 1/2 OC. Okay, saya ulang. BD adalah 1/2 OC. OC tadi awak dapat jarak dia adalah 8. Betul tak? Sini jarak dia adalah 8 unit. Sekarang awak punya soalan dah bagi BD sama dengan 1/2 OC. So gantikan je lah OC tu dengan 8 unit. Betul tak? Kan? Sebab awak dah tahu dah OC tu berapa. Okay? So di sini awak boleh tulis untuk jawapan B ni. BD sama dengan 1/2 OC. OC ni awak dah dapat. Okay? So sama dengan 1/2 8 unit. Okay? 1/2 kali 8 unit. Okay? So awak dapat 8 bahagi 2, 4 lah. Okay? 8 bahagi 2 dapat 4 unit. So di sini dapat 4 unit. Okay? BD adalah 4 unit. Okay? BD adalah 4 unit. So BD ni adalah jarak daripada atas sampai bawah. Okay? 4 unit. Sini 4 unit. Okay? Cuma sekarang kamu kena cari koordinat B, betul tak? So awak nak cari koordinat B, awak kena mulakan dengan asalan. So asalan dia adalah kosong kosong. Okey. Kalau sini adalah 4 unit, jadi kalau kecil ni sahaja awak bahagi 2 je lah, awak dapat 2 unit. 2 unit dekat OB, 2 unit lagi dekat OD. Ni. 2 unit. Ha, saya padam, ni saya padam, ni saya padam. So awak dapatlah 2 unit dekat bawah, 2 unit dekat atas. Jadi totalnya adalah 4 unit. Faham maksud dia? So kat sini awak tahu koordinat B awak adalah menaik sebanyak 2 unit. So menaik sebanyak 2 unit pada paksi Y. Betul tak?
pada paksi Y. Jadi Y awak naik sebanyak 2 unit. Okey, sebab B awak langgar pada Y. B awak langgar pada Y, yang mati siapa? Yang mati adalah X awak. So bila X awak mati, so X awak kosong. Okey? X awak mati, Y awak naik 2. Okey? So awak dapat koordinat B awak adalah 0, 2. So saya tulis dekat sini koordinat dia. Koordinat B adalah 0, 2. Okey? So awak dapat satu koordinat. Dia sebenarnya kat sini awak kena tengok koordinat je sebenarnya. Okey? Lepas tu baru awak boleh cari kecerunan. So C awak adalah 8, 0. 8, 0. Kenapa saya letak warna merah ni kosong? Sebab awak tengoklah betul-betul warna biru maksudnya pintasan Y. Betul tak? Biru maksudnya pintasan Y. So X dia mati, kosong. Kalau dekat koordinat C, warna biru dia adalah X. Okey, warna biru dia adalah X. Maksudnya pintasan X dia adalah 8. So bila dia pintasan X, Y dia mati. Y dia warna merah. Nampak? Kan? So boleh nampak lah kenapa saya letak warna macam ni. Okey. Right. So awak cari koordinat ni, awak dah jumpa dua koordinat, maka awak boleh cari kecerunan. So dah ada dua koordinat, awak cari kecerunan M. M adalah Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okey. So ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. So awak letak 0/8. Okey, 0/8 ditolakkan atas bawah. Okey, 2/0. Okey. Saya ulang balik. 0/8 di sini. 0/8 ditolakkan atas bawah. 2/0. Okey. So awak dapat, jawapan awak dapat -2. -2/8. Ataupun awak tekan kalkulator. -2/8 dikecilkan menjadi -1/4. So ini adalah kecerunan awak. Okey. So awak dah siap langkah 1 dan langkah 2. Ni L1, langkah 1. Yang ini L2. Okey. Kemudian masuk kepada L3. L3 awak adalah YMX tambah C. Ini L3. So Y awak adalah, pilihlah mana-mana koordinat. Saya nak pilih koordinat B boleh, nak pilih koordinat C pun boleh. Okey, awak boleh bebas. So katakan saya guna koordinat B. So Y dia adalah 2. So M dia adalah -1/4 daripada jawapan ni. So kecerunan dia adalah -1/4. Saya bagi awak nampak sikit. Okey. So -1/4. X-nya adalah 0. Okey. Sebenarnya awak tak payah buat macam ni pun tak apa. Sebab awak dah tahu dah pintasan Y dia dekat mana. Sekejap ni. Sekejap Saya punya line slow. Sekejap
Kejap saya open balik. Okay. So kita sambung balik tadi. Bukan yang ni. Okay, tunggu sekejap Biasalah maklum lah. Dah lama sangat online. Dia jadi lag. Lamanya loading. Okay, tak apa. Saya tunjuk dekat sini je lah sebab dia punya line memang agak teruk. Okay. So sini tadi awak dapat M awak adalah -1/4. Okay. -1/4. So sebenarnya awak dah dapat dah dekat sini koordinat B ni adalah ah, X dia kosong, Y dia 2, betul tak? So bila dekat sini Y dia sama dengan 2, maksudnya ini adalah pintasan Y. Betul tak? Ini adalah pintasan Y. So C awak sebenarnya awak dah dapat terus. C sama dengan 2 sebab ini adalah pintasan Y. Garis BC adalah melanggar pada Y. Okey, melanggar pada Y dia 2. Okey, so awak terus dapat C sama dengan 2. Jadi di kat sini awak tak perlu pun cari dia punya Y MX tambah C tu tak payah. So awak terus gantikan je nilai Y dia. So Y sama dengan M dia adalah -1/4 X tambah C dia adalah +2. So terus je buat macam ni. Dah siap. Okey, sebab pintasan Y dia adalah 2. Itu sahaja jawapan dia. Hai, nak buat jawapan sikit macam tu pun lain selalu. Pelik betul. Okay, tak apalah. Okay, so itu adalah dia punya jawapan bagi soalan B. Okay, boleh? Dah siap salin? Dah Okay, alright. So itu je lah soalan yang untuk hari ni. Saya tak nak ajar banyak-banyak sebab nanti kita ada lagi minggu depan.
Kita boleh sambung hari Ahad minggu depan untuk soalan 4, 5, 6, 7. Jadi yang ini, mana yang awak tak sempat salin tu nanti, sebenarnya saya ada buat satu grup WhatsApp. Okay. So grup WhatsApp ni, Tingkatan 4 punya grup WhatsApp di mana Tadi saya ada chat tau. Grup form 4. Okay, di kat sini lah. So, saya akan juga letakkan satu lagi link YouTube untuk kamu tengok rakaman kelas. Okay, contohnya kalau macam uh, tak dapat hadir hari ni, awak boleh tengok recording kelas tu. So, link YouTube tu saya akan edarkan dalam grup WhatsApp tu. Okay, so awak kena ada ni lah. Apa kalau mungkin kalau anda kata kalau awak nak pinjam phone kan, awak boleh tengok lah apa apa YouTube tu. Okay. Sebab saya memang sediakan recording sekali. Kalau tak nanti kesian kat kawan-kawan awak yang tak dapat datang kelas. Okay, jadi awak boleh belajar. Tak ada apa istilah maksudnya kalau awak tak dapat join kelas awak tak boleh belajar. Tak ada. Maksudnya awak ada peluang lah untuk belajar. Okey, baik. So itu saja yang saya nak ajar hari ini. Jadi kita boleh tamatkan kelas kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, baik itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye. Bye.